Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita berjumpa lagi malam ni sesi live saya bersama SHO Nizam. InsyaAllah. Okey, tanpa membuang masa, malam ni topiknya adalah jeriji keselamatan ataupun grill lah, grill. Saya punya background pun itu adalah grill. Ada orang panggil grill dan ada bahasa standardnya panggil jeriji besi. Bila sebut jeriji ni, dia ada konflik dengan security dan keselamatan. Sekejap. Konflik security dengan keselamatan. Security ni adalah yang untuk mengelak daripada pencuri masuk, perompak masuk dan sebagainya. Dan keselamatannya pula adalah kalau berlaku kebakaran, keselamatan, kalau ada kecemasan. Dan ada berita terkini yang 1 hari 2 ni kan, ada kes yang pecah masuk melalui tingkap, rogol, bunuh dan liwat. Tapi alhamdulillah dia punya orang yang buat tu dah ditangkap lah. So jeriji besi ni makin mahal rumah, makin kualiti dia punya jeriji, makin tebal dia punya design, makin rumit dia punya cara nak buka dengan elektroniknya, dengan macam-macam lah, dengan biometriknya, nak kena cap jari baru boleh terbuka dah. Dan makin susah untuk dibuka. Sebab apa? Kita hanya fikir sebab security. Kita tak fikir yang kita sekarang ni buat tebal-tebal, buat macam-macam tu, kita sebenarnya menyediakan perangkap untuk kita sendiri. Boleh faham? Dan sebenarnya ada solution untuk kita consider dua elemen tu. Kita boleh consider safety, kita boleh consider security. Okay. So isu jeriji ni, kalau bomba ni isu yang sangat penting. You pergilah kalau ada peluang pergi ataupun you pernah pergi latihan bomba, latihan kebakaran. Tak kira lah bomba ke, NGO ke, mesti dia akan sebut bab jeriji. Sebab apa? Dia mengikut kajian bomba ataupun statistik bomba, ramai yang terperangkap dan meninggal lah, membawa maut ketika kebakaran adalah disebabkan tak boleh nak keluar. Sama ada jeriji tu di jeriji jenis mati, jenis statik yang tak boleh dibuka. Dan itulah sebabnya, antara sebabnya. Dia tak ada laluan alternatif. Kalau tak boleh melalui pintu besar, kalau terperangkap dalam bilik dia tak ada laluan alternatif. So tu yang saya masukkan, pasal bilik tu dipasangnya oleh jeriji yang jenis yang tak boleh dibuka. Dan kalau ikut bomba, dan juga kalau ikut bomba, ramai yang terselamat adalah keluar melalui tingkap. So beringat. Yalah, kita boleh sebut meninggal tu sampai ajal lah, kita boleh sebut sampai ajal. Cuma itu asbab dia lah, grill ke apa semua tu. Ya betul, kita tak boleh tolak sebab itu adalah sampai ajal dia. Tetapi yang kita persoalkannya adalah ikhtiar kita, usaha kita. Okey, malam ni saya nak bantu macam mana kita boleh ikhtiar, kita boleh usahakan supaya peluang untuk terselamat ni lebih tinggi, insya-Allah. Okey, kita masuk bab jeriji. Ada dua jenis faktor jeriji yang boleh yang boleh memerangkapkan kita dalam rumah ni. Yang pertama adalah jenis
statik. Mana statik ni, jeriji yang dipasang tu dekat belakang saya ni jeriji jenis statik. Dia pasang tu dia tak boleh dibuka. Tak boleh dibuka daripada dalam. Yang pertama. Yang keduanya adalah yang jenis berkunci. Dengan mana, dengan kuncinya tak tahu nak letak mana. Jenis berkunci. Berkunci tu dah bagus dah. Maknanya ada effort untuk kita boleh keluar daripada dalam. Tapi masalahnya kunci tak tahu letak dekat mana. Tak tahu simpan dekat mana. Dan mungkin mangga tu dah berkarat. Dah lama kita tak pernah try. Dan boleh berkarat bila masa ada emergency, cuba buka kunci patah. Ataupun yang teruknya lagi, kunci tak jumpa simpan kat mana. So ni adalah antara faktor-faktor kenapa mangsa terperangkap dalam rumah ketikanya ada kebakaran. Dan ada di kalangan kita fikir yang kebakaran ni tak berlaku di rumah kita. Saya nak bagi tahu, selagi rumah kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mana yang baru masuk tu. Saya nak bagi tahu, selagi rumah kita adanya bahan api, tak kira lah dari segi elektriknya, dari segi benda panasnya, dari segi api daripada masaknya, dari segi gasnya, selagi ada bahan api, selagi ada bahan bakar seperti kain, kayu, kertas, dan rumah tu adalah berisiko untuk terbakar. Jadi mana rumah yang tak ada benda-benda tu? Cuba bagi tahu. Tak ada rumah yang tak ada benda-benda tu kan? Dan semua rumah, maknanya semua rumah ada potensi, ada risiko berlaku kebakaran. So boleh faham? Okay. Dan mengikut statistik bomba, kajian bomba juga, risiko terperangkap di dalam rumah ni lebih tinggi rumah yang bertingkat, 2 tingkat ataupun 3 tingkat. 3 tingkat. Dan lebih tinggi daripada ni berbanding dengan rumah yang 1 tingkat ni lah. Kenapa? Kerana disebabkan travel distance. Bila terbakar, dia memerlukan jarak yang jauh untuk dia keluar. Okey? Tetapi tidak bermakna rumah 1 tingkat ni lebih selamat. Tak. Sebab kalaulah dia rumah 1 tingkat tu, kalaulah jeriji di rumah dia jenis statik, jenis yang mati, dia tak boleh dibuka, tetap risiko dia pun tinggi juga. Okey? Dan saya nak bagi tahu pemasangan jeriji ni kita kena perlu plan daripada awal lagi. Maknanya dari segi dari peringkat plan untuk bina rumah lagi. Kita dah masukkan ciri-ciri jeriji yang kita nak. Ciri-ciri ni adalah mengikut daripada nasihat caranan daripada bomba lah. Dan bila kita plan daripada awal, dan kita boleh consider 2 benda lah, security dan safety. Itu yang penting. Sebab ramai yang fikir ni security, takut pencuri masuk dan sebagainya. Tapi dia terlupa yang keselamatan juga adalah penting. Okey? Andai kata rumah kita dah dipasang dengan jeriji. So apa benda yang kita boleh buat, kita modify atau at least ada 2 tempat untuk alternatif boleh keluar. You kena modify juga grill tu ataupun tukar baru 2 tempat yang saya showkan. Yang pertamanya adalah bilik master bedroom dan juga ruang tamu. Kalau ada emergency, mesti kata tak boleh nak keluar, berkumpul dekat ada 1 bilik, dan 1 bilik tu ada akses, ada alternatif jalan untuk boleh keluar. Dan juga ruang tamu kebiasaannya dekat ruang tamu kena ada lah, at least ada 2 tempat tu. Saya bagi tahu kenapa perlu di ruang tamu juga. Ruang tamu ni dia sedikit lapang berbanding dengan dia ada space.
berbanding dengan ruang-ruang lain lah. So maknanya kalau ada emergency apa, boleh berkumpul dekat situ, keluar sama-sama. Okay. At least ada satu bilik yang ada yang jeriji yang jenis boleh buka dan ruang tamu. Pastikan dua tempat tu ada jeriji yang jenis boleh dibuka. Dan kalau boleh, kalau ada bajet lebih, semua bilik tu pastikan ada jeriji yang boleh dibuka lah. Okay. Antara tempat-tempat lain selain daripada ni, selain daripada rumahnya adalah asrama ataupun dom, tempat contohnya tempat pekerja kilang dia sediakan satu asrama, ataupun di sekolah sediakan satu asrama. Dan pastikan ruang asrama, ruang tempat tidur, dom tempat tidur tu ada jeriji yang boleh dibuka. Okey. Ingat tak Tafiz yang terbakar tu disebabkan ada kes sabotaj. Kenapa dia tak boleh keluar? Sebab pintu utama dia dikunci dan jeriji mengikut daripada polis, mengikut daripada bomba, jeriji yang dipasang di ruang dom dia tu adalah jenis jeriji yang mati. Dia tak boleh nak keluar dan dia terperangkap dalam tu. Dan bomba bagi tahu dia punya mangsa tu bertindan-tindan dia punya mayat. Okay. So sekarang boleh faham tak setakat ni? Kalau ada apa-apa soalan boleh letak dalam ruangan komen. Saya cuba jawab insyaAllah. Saya terlupa tanya, adakah saya punya visual, saya punya audio, suara boleh dengar tak? Kalau tak dengar boleh letak dalam ruangan komen. Okey, kita pergi kepada tajuk seterusnya adalah subtopik seterusnya adalah reka bentuk dan ciri-ciri jeriji. Macam mana dia punya reka bentuk dan apakah ciri-ciri yang perlu ada dekat jeriji tu. Yang pertamanya adalah jeriji tanpa kunci yang boleh dibuka. Jeriji tanpa kunci. Ada bomba sediakan dia punya reka bentuk ni, nanti saya share. Dan jeriji yang jenis berkunci. Dekat rumah saya ni jenis yang dia letak lubang untuk letak padlock. So pasti kalau jenis yang jeriji yang jenis berkunci ni, pastikan ia mudah dibuka. Yang pertamanya adalah oleh orang dewasa. Yang orang tua, kanak-kanak dan OKU. OKU termasuk yang wheelchair. Maknanya dia rendah sedikit. So kita boleh pasang solet. Kita boleh pasang mangga sebenarnya. Tak ada masalah. Tetapi yang pentingnya di manakah letak kuncinya. Kalau tak ada segugus kunci ke, tak tahu nak cari. Bila emergency tak tahu nak cari dekat mana dah. Tak tahu mana satu. Takkan kita nak try satu-satu. Dan saya syorkan kunci ni digantung dalam bilik tu berhampiran dengan tingkap. At least 1 meter. Sekejap saya cuba lukis. Sekejap ya. Okey. Boleh nampak. Tingkap dan kunci kita letak dekat sini. So pencuri pun kalau nak capai pun susahlah, tak senang. Dan kalau ada emergency senang. Ambil je kunci dekat sini dan kita boleh buka. Dan pastikan juga kunci ni kita selalu kena test lah. Kalau dah 2-3 tahun tak pernah try, takutnya mangga tu pun dah berkarat. Sekali-sekala kena test. Letak minyak ke apa.
Kita tak tahu kemalangan bila berlaku kan. Dan ajar anak-anak macam mana nak buka. Nanti kan takut anak yang tersangkut, terperangkap, nanti dia tak tahu nak buka macam mana. Dia dah sampai dalam bilik tu tapi tak tahu nak buka macam mana. Kunci dah pegang dah tapi tak tahu nak buka macam mana. So sedih lah. Okey, saya nak share satu video daripada bomba. Apakah yang dimasukkan jeriji tanpa kunci? Dia ada design. Okey ini dia punya lock dia. Lock dia yang menghalang tingkap ni daripada dibuka. Kunci dia lah di sini Dan di bawah ni dia punya pin safety pin. Safety pin. Okey, sekiranya berlaku kecemasan, kebakaran, tuan-tuan cuma perlu tarik ni je lah. Tarik safety pin ni dan dia punya kunci dia akan jatuh. Jadi kat sini dah tak terkunci lah. Just tolak je tingkap ni. Okey, just tolak je tingkap ni. Okey. Sini dah jadi. Okey, boleh faham. Dia jenis dia just jenis angkat je. Dia ada pin, tarik je dan dia boleh buka. Dan you boleh Google. Design ni ada dalam internet. Ada yang blogger share dia punya design macam mana. Dan padlock ni janganlah cari yang canggih sangat lah, Mas. Yang rumit, yang perlu penyelenggaraan yang lebih. So cari yang solid yang biasa je. Tak perlulah biometrik kena letak cap jari dulu. Jenis nombor-nombor tu jangan. Elektronik bagai tu semua saya tidak syorkan lah. Bila dah ada kecemasan, kita dah panik tau. Kalau ada kebakaran dengan panasnya, dengan asapnya, dengan anak-anak meraung takut, bila dah panik macam tu, nombor 999 pun kita boleh lupa. Apatah lagi nombor pad tu. So kalau boleh guna yang biasa, guna yang kunci biasa. Pastikan kunci kita kena test lah. Saya takut nanti berkarat. Okay. So pilih yang senang. So itu sajalah saya punya perkongsian tentang jeriji. Saya dah cover reka bentuk dan juga ciri-ciri jeriji. Okey, saya nak sentuh satu lagi dekat mana nak pasang jeriji ni. Saya dah sebut awal tadi. Yang pertamanya adalah bilik tidur. Bilik tidur dan juga ruang tamu. Okey. Sebab apa kita tak pilih dapur? Sebab dapur ni kemungkinan mungkin api tu bermula daripada dapur. Kalaulah tempat nak keluar tu ada kat dapur, jadi kita tak boleh nak akses tempat keluar tu. Jadi sama ada bilik ataupun ruang tamu. Dua tempat ni kena ada. Bilik pula at least ada satu bilik. Satu bilik yang ada jeriji yang boleh dibuka. Lebih bagus kalau semua bilik lah. Okey, dan itu sajalah saya punya perkongsian tentang jeriji keselamatan ni. Harap saya punya perkongsian ni beri manfaat kepada para pendengar semua. Assalamualaikum yang baru masuk. Semoga saya punya perkongsian ni dapat beri manfaat kepada semua pendengar, insya-Allah. Dan saya nak bagi tahu kebakaran ni adalah ujian daripada Allah Taala. So berbanyak-banyakkanlah bersabar. Cuma apa kita boleh buatnya adalah tambahkan ilmu pengetahuan tentang kebakaran ni, insya-Allah. Dan juga saya nak nasihatkan kepada diri saya dan juga para pendengar,
perbanyakkanlah sedekah dan berdoa semoga dilindungi daripada segala kesusahan insya-Allah. Dan amalkan zikir. Zikir ni pernah saya sebut dalam silsilah saya yang lepas. Bunyinya bismillahillazi la yadurruhu ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'u alim. Macam itulah bunyi. Kalau saya tersalah sebut, minta perbetulkanlah. So baca 3 kali, ada hadis tentang zikir ni, dibacalah 3 kali pagi dan 3 kali petang. InsyaAllah tiada sesuatu yang boleh membahayakan kita insya-Allah dengan bacanya zikir ni. Bismillahillazi la yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Macam tu. So itu saja dari perkongsian saya untuk kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa insya-Allah dengan topik-topik keselamatan yang lain insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.